Nabi tak jawab apa. Ada riwayat lain Nabi jawab. Nabi kata, mai solat sekali dengan kami. Kemudian disebutkan juga bahawasanya pada hari yang pertama, maka Nabi memerintahkan Bilal untuk azan pada awal waktu. Jadi disebutkan bahawasanya ataupun diriwayatkan dalam riwayat ini, Nabi dan para sahabat mereka solat pada awal waktu, iaitu lepas mana Bilal azan, kemudian iqamah, kemudian bila mana ada waktu yang tertentu, jarak yang tertentu waktu tersebut, kemudian mereka mendirikan solat di awal waktu. Itu hari yang pertama. Pada hari yang kedua pula, mereka solat di akhir waktu, lewat sikit, masih dalam waktu. Sebab tu disebutkan summa akhara subha, iaitu Nabi akhara subha, Nabi melewatkan sikit subuh tapi masih dalam waktu. Maksudnya mereka solat hari kedua masih dalam waktu, tapi melewatkan solat subuh tersebut dalam waktu lagi. Sehingga kan bila mana mereka dah bagi salam habis solat, sahabat-sahabat ada kata tala'ati syams, mereka nak kata macam matahari macam dah terbit dah, au kadat, ataupun hampir terbit. Maksudnya matahari tak terbit lagi lah. Mereka solat masih dalam waktu, cuma hari yang kedua mereka solat di akhir waktu. Tujuannya kenapa? Kerana Nabi SAW nak mengajak sahabat tentang bila waktu solat. Jadi hari yang pertama Nabi suruh Bilal azan di awal waktu. Kemudian hari yang kedua mereka solat di akhir waktu. Nabi nak habaq waktu solat adalah baina hazain, iaitu antara waktu yang mana yang kemarin tu dengan yang hari ini. Itu tujuan Nabi SAW nak menjawab soalan sahabat. Jadi sebab tu kita tengok bila mana orang tanya Nabi soalan, cara Nabi jawab ada pelbagai. Ada Nabi jawab lisan terus jawab, ada Nabi jawab berdasarkan perbuatan Nabi. Yang hadis ni kita tengok Nabi jawab kat sahabat, sahabat tu tanya yas'aluhu an mawaqitis solah, tanya tentang waktu-waktu solat, Nabi jawab berdasarkan perbuatan. Lepas tu baru Nabi terang macam mana. Jadi kita tengok cara Nabi SAW menjawab soalan sahabat pun berbeza-beza, mengikut kita katakan kefahaman sahabat tersebut. Seterusnya, hadis yang mana kita akan tengok pada hari ini pula adalah berkaitan kita katakan bab tentang macam mana sekiranya kita ini solat di akhir waktu, kemudian sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan tengah-tengah solat dengar azan waktu lain. Habis waktulah maksudnya. Tengah solat, tiba-tiba dengar azan masuk waktu maghrib dah. Katakanlah dia solat asar lambat tadi. Solat asar lambat. Kemudian bila mana dia lewat, tengah-tengah solat, dengar pula azan maghrib. Maka apa tindakan dia nak kena buat? Adakah dia nak kena teruskan solat ke? Dia nak berhenti ke? Nak buat apa? Itu yang mana kita akan sebutkan. Kemudian, kita juga akan tengok bagaimana sekiranya dalam keadaan orang yang mana dia mai lewat Jumaat, dia mai lewat solat Jumaat, kemudian dia dapat takbir yang mana ataupun dia dapat rukuk pada rakaat yang kedua bersama imam, maka adakah dia nak kena solat 4 rakaat ke 2 rakaat ke, bagaimana? Apa yang dia nak kena buat? Ini juga antara benda yang mana kita akan bahaskan pada pertemuan hari ini. Kita akan tengok hadis yang seterusnya, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala man adraka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'ah minas solah faqad adraka as-solah. Iaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas solah, iaitu siapa yang mana dapat 1 rakaat daripada solat, faqad adraka as-solah, maka dia mendapat solat tersebut. Apa maksud hadis ini? Sebelum kita terjemahkan dengan lebih detail, kita kena tahu perkataan raka'ah ini apa maksud dia. Raka'ah dia merupakan kita katakan masdar marrah. Kalau kita tengok contohnya ada riwayat sebut sajdah, ada riwayat sebut raka'ah. Kalau sajdah, satu sujud, maksudnya dia masdar marrah ni sekali perbuatan, satu perbuatan, ataupun kita katakan sekali sujud, satu sujud. Kalau raka'ah kita katakan dia ada kaitan dengan perkataan raka'ah, rukuk, maksudnya satu rukuk. Tapi dalam riwayat ni bukan maksud itu. Dalam riwayat kita katakan ini adalah raka'ah, di sini maksudnya rakaat. Itu maksud dia. Iaitu dalam riwayat kita bacakan ini, maksud raka'ah maksudnya rakaat. Maksudnya riwayat ini kita katakan pelbagai fahaman, maksudnya syarahan dalam kalangan ulama ketika memahami riwayat ini. Salah satunya kita akan tengok macam kita sebutkan tadi, tentang orang yang mana dia dapat 1 rakaat saja dalam waktu, kemudian tengah-tengah solat azan keluar dah. Maka macam mana dia nak buat? Yang kedua, kita akan tengok pula berkaitan kita katakan dibahas juga oleh Imam Nawawi tentang orang yang mana dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Persoalan yang diajukan, macam mana kalau dia dapat 1 rakaat pun tak dapat, tapi dia dapat juzuk, sebahagian dari solat saja. Contoh, maghrib tadi, dia main solat, dia dapat duduk tahiyat akhir dengan imam. Maka adakah dia akan dapat fadilah, kelebihan berjemaah ataupun bagaimana? Ini ada dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan kita akan sebutkan berkaitan hal tersebut.
Okey, kita dengar hadis tadi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'ah minas salah faqad adraka as-salah, iaitu Nabi menyebutkan bahawasanya siapa yang mendapat satu rakaat daripada solat maka dia mendapatkan solat tersebut. Maksudnya apa? Yang pertama kita sebutkan perbahasan orang yang solat di akhir waktu. Kalau orang yang solat di akhir waktu tapi masih ada waktu lagi, dia solat di akhir waktu, cuma dia solat lambat dah. Kita buat contoh berkaitan bab tentang solat asar. Sebab ada riwayat lain yang mana Nabi sebutkan siapa yang mana dapat satu rakaat sebelum mana matahari terbenam, maka disebutkan dia mendapat solat tersebut. Dia hadis yang mana ada 2-3 hadis berkaitan bab ini yang mana maksudnya hampir serupa tapi berbeza. Ada berkaitan solat subuh, ada berkaitan solat asar. Ada disebutkan riwayat sajadah sujud, ada disebutkan rakaah. Jadi hampir sama hadis ini tapi berbeza, kita katakan kefahaman berkaitan hal tersebut. Kita buat contoh. Orang yang mana dia solat asar di akhir waktu, dia dapat satu rakaat, tengah-tengah solat tiba-tiba azan, maka status solat dia apa? Ini yang dibahaskan oleh para ulama, status dia sebagai adaan ataupun qada. Ada maksudnya tunai, kalau qada maksudnya apa? Maksudnya qada lah. Jadi nak tahu status solat seseorang tersebut. Okey, jawapannya adalah sekiranya seseorang tersebut dia dapat satu rakaat di dalam waktu, maka status solat dia adalah adaan tunai. Contohnya kita katakan tadi waktu asar, dia tengah solat Allahu Akbar, dapat satu rakaat dalam waktu asar. Kemudian bila mana rakaat yang kedua dengar bunyi azan pula, azan maghrib, maka apa dia kena buat? Teruskan solat macam biasa. Status solat dia apa? Adaan tunai. Sebab dia dapat satu rakaat dalam waktu. Dia dapat satu rakaat di dalam waktu. Cuma persoalan yang diajukan, macam mana kalau dia Allahu Akbar, baru takbir, kemudian dengar dah azan, maka bagaimana? Apa tindakan dia? Kita katakan dalam situasi tersebut, kalau satu rakaat pun dia tak dapat, dia baru takbir, dengar dah azan maghrib, maka kita katakan dia teruskan solat dia. Cuma solat dia status saja dia apa? Solat tersebut kita katakan solat dia jadi qada, tidak menjadi tunai, sebab dia tak dapat satu rakaat pun dalam waktu. Jadi kita katakan untuk dikira dia dapat rakaat ataupun dia kira adaan tunai ataupun qada, tengok adakah berjaya mendapatkan satu rakaat dalam waktu ataupun tidak. Tapi kalau kita baru tengah Allahu Akbar, kita baca Fatihah, tengah baca Fatihah tiba-tiba dengar azan maghrib dah, maka ketika tersebut solat dia dikira sebagai qada, bukan ada lagi. Itu maksudnya. Berkaitan solat di akhir waktu. Kalau solat di akhir waktu, kita katakan contohnya maghrib, kita katakan 7.3 minit. Misalkan 7.3 minit. Dia pergi solat pukul berapa? Dia solat asar. Dia solat asar pukul 7 petang. Maksudnya kita kalau nak solat asar ni 45 minit. Dia solat pukul 7, yang mana dia pun tahu dah dia solat waktu tu dia tidak akan dapat ke semua juzuk solat dia dalam waktu, akan keluar sikit. Maka kita katakan solat dia sah tak? Sah, memang sah. Tapi kita katakan dalam keadaan tersebut disebutkan kitab Fathul Mu'in berdosa. Sebab apa? Kerana dia mengeluarkan sebahagian juzuk solat dia di luar waktu. Itu maksud dia, sebab dia solat di akhir waktu dengan sengaja. Berbeza kalau dia terlena benda lain, perbahasan lain. Kalau dia tertidur, contohnya kita katakan dia tertidur pukul berapa? Pukul 4 petang. Zuhur ataupun kita katakan asar masuk 4.30, dia tertidur pukul 4 petang. Dia tertidur, dia terbangun pukul 7. Maka kita katakan dia bangkit-bangkit, dia solat lah. Tapi dalam ketika tersebut dia tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tertidur. Yang kita katakan ini orang yang sengaja melewatkan waktu dia. Dia sengaja melewatkan waktu pada waktu yang akhir, sehingga menyebabkan waktu tersebut tak sempat, tak muat semua 4 rakaat dia tu dalam waktu dia, akan keluar juga. Maka kita kata tersebut berdosa dia. Sah ataupun tak sah itu masalah kedua. Kita sebutkan ni isu dosa ataupun tak. Maksudnya disebutkan oleh para ulama berdosa dalam keadaan kalau dia sengaja melewatkan sehingga juzuk solat tersebut keluar daripada waktu dia. Jadi sebab itu kalau kita tengok ancaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang solat, ada juga ancaman berkaitan neraka untuk yang solat. Untuk siapa? Untuk golongan yang begini, yang sengaja melewatkan solat hingga juzuk solat dia tersebut keluar daripada waktu yang asal. Itu maksud yang mana kita sebutkan berkaitan hal tersebut. Kita tengok pula bagaimana kefahaman para ulama berkaitan hadis ini. Kalau kita tengok macam saya sebutkan tadi, ada hadis yang mana melibatkan orang yang mana, ataupun ada riwayat lain berkaitan orang yang solat subuh dapat satu rakaat dalam waktu
Ada pula hadis yang lain, orang yang solat asar dapat 1 rakaat dalam waktu. Kemudian waktu habis. Kita dengar apa kata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut. Jadi sebab tu macam saya sebut ada 2-3 hadis yang berbeza tapi maksudnya hampir sama. Kita akan syarahkan ini hadis yang kita katakan berkaitan orang yang dapat 1 rakaat di dalam solat apa? Di dalam solat asar terlebih dahulu. Okey, disebutkan di sini hadza dalilun sarihun fi anna man shalla raka'atan min as-subhi aw al-'asri summa kharaja al-waqtu qabla salamihi la tabtulu salatuhu bal yutimmuha wa hiya sahihatun. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahawasanya hadza dalilun sarihun. Ini hadis yang mana yang menunjukkan dalil yang soreh. Soreh ni jelas. Hadis yang mana berkaitan orang yang mana solat dalam waktu asar. Dapat 1 rakaat dalam satu waktu dalam waktu asar tersebut, kemudian keluar waktu. Dia dapat 1 rakaat dalam waktu. Maka Imam Nawawi kata ketika mensyarahkan hadis tersebut, ini dalil yang soreh menunjukkan apa? Fi anna man shalla raka'atan min as-subhi aw al-'asri. Berkaitan orang yang mana dapat 1 rakaat. Dia dapat 1 rakaat daripada solat subuh ataupun asar. Maksudnya orang yang mana dapat 1 rakaat dalam solat subuh ataupun solat asar. Sebab riwayat kita katakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga ada hadis yang mana berkaitan kita sebut tadi. Ada yang datang dengan satu package. Package yang mana kita katakan solat subuh dan asar dapat 1 rakaat. Kemudian keluar waktu. Apa status dia? Hadis yang kita bahaskan itu adalah hadis ini kita katakan. Jadi Imam Nawawi kata siapa yang mana dalam keadaan tersebut? Maksudnya kita katakan dia dapat 1 rakaat dalam waktu subuh ataupun asar. Kemudian summa kharajal waqt. Kemudian keluar waktu. Dapat 1 rakaat dalam waktu, kemudian waktu dah habis dah. Dah habis dah subuh dah habis, matahari dah naik dah. Ataupun kita katakan dalam keadaan asar dah habis dah, masuk dah maghrib, dia dapat 1 waktu. Imam Nawawi kata apa? Qabla salamihi. Maksudnya sebelum salam dia. La tabtulu salatuhu. Solat dia tak batal dalam keadaan tersebut. Maksudnya kalau orang yang mana dia dapat dah rakaat, 1 rakaat dalam solat dia itu, dalam solat asar ataupun subuh. Kemudian sebelum bagi salam keluar dah waktu, habis dah. Maka disebutkan di sini la tabtulu salatuhu, solat dia tak batal, tak perlu berhenti. Sebab setengah orang salah faham. Setengah orang bila mana dalam keadaan dia tengah solat asar, dengar azan maghrib dia berhenti. Tak perlu berhenti sebab disebutkan la tabtul, tak batal solat dia. Teruskan solat. Disebutkan bal yutimmuha wa hiya sahihatun. Bahkan ataupun akan tetapi yutimmuha, dia menyempurnakan solat dia, solat sampai habis. Solat sampai habis dalam keadaan sedemikian rupa. Jadi kalau kita dalam keadaan solat subuh ke, tengah solat subuh, kemudian kita tahu bahawasanya matahari dah terbit. Nak tahu matahari terbit macam mana? Kalau kita main solat kat masjid, kadang-kadang mungkin orang nak pergi kerja ke apa terlewat, dia akan singgah masjid. Kadang-kadang akan bunyi pada kita dengan skrin tersebut bila mana habis waktu subuh. Yang mana kita katakan dah terbit matahari, akan bunyi kat skrin, setengah TV lah akan bunyi. Maka kalau kita tengah solat, tiba-tiba dengar bunyi tersebut, nak buat apa? Teruskan solat macam biasa. Teruskan solat macam biasa. Status solat kita apa? Adaan ataupun qada. Macam kita sebut tadi, kalau dia dapat 1 rakaat dalam waktu, status solat dia adaan, tunai. Tapi kalau dia tak dapat langsung dalam waktu, Allahu Akbar, dengar bunyi dah, maka teruskan solat juga. Tapi solat dia sebagai qada menjadi status tersebut. Kesimpulannya, dua-dua mana kita sebutkan tadi, kena teruskan solat lah, tak payah berhenti. Itu maksud dia. Tak kisahlah status dia qadaan ke ataupun adaan, teruskan. Jangan berhenti berkaitan hal tersebut. Sebab dia dah masuk dalam ibadah dah. Dia dah masuk dalam solat dah dalam ketika itu. Okey. Wa amma fi subhi, adapun untuk solat subuh. Ini khilaf sikit. Sebab dalam mazhab Hanafi ada pandangan yang lain sikit. Kita akan tengok. Wa amma fi subhi, adapun untuk solat subuh. Faqala bihi Malikun wasy-Syafi'i wa Ahmad wal ulama'u kafatan illa Abu Hanifah. Adapun untuk solat subuh, pandangan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan juga keseluruhan ulama yang lain sama juga pada solat asar tadi, macam kita sebut tadi. Dapat 1 rakaat dalam waktu, kita katakan tiba-tiba terkeluar, maka teruskan solat. Illa Abu Hanifah, disebutkan oleh Imam Nawawi, kecuali pandangan Imam Abu Hanifah. Pandangan Imam Abu Hanifah berbeza dengan jumhur dalam masalah ni. Imam Abu Hanifah faham macam mana? Imam Abu Hanifah kata, kalau tengah solat subuh tiba-tiba keluar waktu, menurut pandangan Imam Abu Hanifah tak boleh teruskan dah. Di sisi Imam Abu Hanifah. Tapi kalau di sisi majoriti mazhab tak, kita sebut tadi, teruskan. Mazhab Syafi'i kita katakan tadi, dapat 1 rakaat dalam waktu, teruskan. Tetapi kalau di sisi Imam Abu Hanifah lain daripada jumhur. Jadi kalau kita tak mau pening kepala apa, kita ingat apa yang kita sebutkan tadi, menurut majoriti ulama, menurut mazhab Syafi'i, bahawasanya kita dapat 1 rakaat dalam waktu,
maka teruskan. Ataupun kalau kita katakan tak sempat dapat satu rakaat dalam waktu pun, teruskan juga, tidak ada masalah. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang mana kita katakan, kalau dalam keadaan untuk subuh, bila mana dah keluar waktu, maksudnya dah terbit matahari, menurut Imam Abu Hanifah, ketika itu kita katakan tak boleh dah solat. Menurut Imam Abu Hanifah ketika itu. Jadi kita nak senang faham, majoriti mengatakan apa? Teruskan solat. Teruskan solat, disebutkan tadi yutimmuha. Teruskan, sempurnakan sampai habis berkaitan hal itu. Tadi kita sebutkan tentang orang tidur. Tentang orang tidur kita katakan, kalau ada orang yang mana kita katakan dia dalam keadaan tidur, bila dia tidur, tengok pula tidur macam mana. Kerana ada dibahaskan berkaitan orang yang mana tidur sebelum mana solat Isyak, disebutkan makruh. Cuma perbahasan dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri, nak dikira tidur sebelum Isyak ni, tidur yang macam yang mana, waktu bila? Adakah tidur lepas solat maghrib ke, ataupun tidur bila dah masuk azan Isyak? Ini khilaf dalam kalangan fuqaha. Pandangan pertama disebutkan bahawasanya maksud tidur yang makruh tersebut jika tidur itu bila dah masuk waktu Isyak. Maksudnya bila dah masuk waktu Isyak, dia lena. Itu yang mana disebutkan makruh. Pandangan kedua menyebutkan tak. Contohnya kita katakan walaupun tak masuk Isyak lagi, baru waktu maghrib, dia dah lena ketika tersebut, itu pun makruh. Itu pandangan kedua. Tapi ada dua pandangan lah masalah ni yang kita sebutkan. Sekiranya dah masuk waktu Isyak, dia letak kepala, dia lena, tak solat Isyak lagi, dia tak solat Isyak lagi, dia pergi tidur. Ini disebutkan makruh dalam ketika hal keadaan tersebut. Tetapi ada juga riwayat disebutkan kalau orang yang bersangatan ngantuk sangat, dia mengantuk sangat, dia kena tidur dulu, dan dia yakin ataupun berat sangkaan dia akan jaga, itu kita katakan tak ada masalah lah. Tetapi kalau kita katakan dalam keadaan, contohnya kita tengok 8.13 Isyak, dia balik kerja pukul 8.45, dia letak kepala, dia tidur. Dia tahu kalau letak kepala ni dia akan bangkit pukul apa? Dia akan bangkit pukul 7 pagi esok tu. Memang terlepas tu Isyak. Maka ketika itu kalau dia yakin letak kepala tu dia akan lena, dia akan bangkit esok pagi habis waktu, maka haram ketika itu kalau dia lena. Jadi sebab tu kita katakan hukum ni dia berbeza-beza ikut orang. Kalau kita yang mana kita yakin kita akan jaga sekali 5 minit dia tidur, kita tahu. Ataupun sekali suruh orang dalam rumah kita kejut, kita pun yakin akan jaga, itu lain. Tapi kalau dalam keadaan dia tahu letak kepala ni aku tak bangkit lah esok, pukul 7 pagi orang bangkit, maka tidur dia ni pun disebutkan oleh para fuqaha haram. Sebab dia tahu tidur ni akan menyebabkan apa? Sampai keluar waktu dan sehingga dia tak solat. Ini sebab kita katakan hukum tidur berkaitan tidur pun ada juga bab-bab tertentu yang dibahaskan dan bicarakan berkaitan hal ini. Tidur kita katakan boleh jadi ibadah, tidur juga boleh jadi dosa. Sebab tu kita tengokkan berkaitan tidur pun dia ada hukum-hukum tertentu. Berkaitan lena, tidur ni pun dia ada hukum-hukum yang tertentu juga. Ada tidur yang makruh kita sebutkan tadi, ada tidur yang mana kita katakan yang mana haram pula dalam situasi yang tertentu. Jadi sebab itu bab berkaitan ni panjanglah, nanti bila sampai kita akan bahaskan berkaitan hal itu. Seterusnya kita akan tengok pula yang mana hadis kita sebutkan tadi. Saya ulang banyak kali saya sebutkan hadis berkaitan, kita katakan tentang yang mana berkaitan masuk waktu solat ataupun dapat satu rakaat ini, dia hadis yang berbilang-bilang, yang berbeza-beza. Yang kita baca hari ni, man adraka rakaah, siapa yang dapat satu rakaat maka dia mendapat solat itu. Ada hadis yang lain kedua, riwayat yang mana siapa yang mana dapat satu rakaat sebelum mana, ataupun satu rakaat subuh sebelum mana terbit matahari, dan juga siapa yang mendapat satu rakaat asar sebelum terbenam matahari. Itu hadis kedua lain pula. Jadi hadis berkaitan hal ini dia ada pelbagai dan variasinya. Yang kita baca hari ini salah satu variasi ataupun salah satu kita katakan hadis berkaitan hal tersebut. Okey, seterusnya kita tengok bab dosa ataupun tak dosa pula. Tadi kita dah sebut dah sah ataupun tak sah. Sekarang dosa ataupun tak. Ini pula berkaitan orang yang mana dia solat dalam keadaan kita sebutkan tadi keluar waktu. Bila dia solat dalam keadaan hingga keluar waktu itu, sah memang kita sebut tadi sah, tapi dia berdosa kita katakan. Ada ibadah kita kena tahu dalam agama kita ni, ibadah tersebut haram, dosa, tapi sah. Contohnya keadaan apa? Ada ibadah yang haram, berdosa tapi sah. Benda ni banyak berlaku. Contohnya macam kita dah sebut contoh pada pertemuan sebelum ni, orang yang mana dia berwuduk menggunakan air yang dirosok. Ibadah dia tu haram, berdosa. Perbuatan itu haram dan berdosa tapi sah. Apa maksud dia? Katakanlah masjid tak ada air. Kan tepi-tepi ni ada rumah banyak. Tiba-tiba dia pergi kat rumah siapa-siapa, dia pergi ambil guna air tu untuk wuduk. Dan tanpa kebenaran izin rumah tu, tuan rumah tu tak bagi, kita pergi memandai kita pergi ambil air. Hukum ni apa ketika tersebut? Itu kita katakan haram.
Sebab itu kita katakan nama dia kita ambil ayak yang dirosop. Rosop tu macam kita ambil rampas harta milik orang lain. Kita pergi rumah orang, kita pergi ambil minum pula, ataupun kita bukan minum, kita pergi ambil uduk ayak dia tu. Maka perbuatan tersebut adalah haram. Tapi sah tak sah? Sebab itu kita sebutkan ada perbuatan yang haram ma'asihati tetapi sah. Contoh senang nak faham, bab berwudu dengan air yang dirosok. Sama juga macam mandi wajib. Dia mandi wajib menggunakan air yang dirosok. Maksudnya sama dah. Dia pergi ambil air rumah siapa dah. Kan rumah sekarang ni ada depan tu ada paip, ada pancong apa semua tu, dia pergi ambil air orang tu, dia pergi mandi wajib kat situ ataupun dia pergi ambil wudu tanpa izin kebenaran tuan rumah tu. Dan tuan rumah tu pun kita tahu dia memang tak suka kita, dia bergaduh dengan kita, dia tak bagi. Kita buat juga, maka itu kita katakan rosok. Jadi sebab itu kita katakan perbuatan itu haram tetapi sah. Ada pula haram dan tidak sah. Macam apa? Contohnya seperti orang yang mana dalam keadaan perempuan yang haid, yang mana yang haid, tetapi dia buat apa? Dia pergi berwudu. Dia berwudu, dia haid ni dalam keadaan keluar darah dia, tapi dia berwudu saja nak berwudu. Ataupun dia saja mandi wajib dalam keadaan masih haid lagi. Jadi kita katakan itu, kita katakan perbuatan itu haram dan juga tidak sah dalam ketika hal keadaan tersebut. Jadi sebab itu banyak hukum hakam yang mana kita sebutkan ada yang haram tapi sah dan haram dan tidak sah. Contoh lagi, berkaitan kita katakan jual beli. Jual beli kita katakan ada jual beli yang mana yang wajib, ada jual beli yang mana yang sunat, ada jual beli yang harus, ada jual beli yang makruh, ada jual beli yang haram. Kita akan tengok. Sebab itu di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah disebutkan ahkamul bai'. Hukum hakam berkaitan jual beli ini disebutkan ada khamsatun, ataupun disebutkan ada 5 perkara. Hukum hakam jual beli, ada hukum hakam jual beli ini yang wajib. Ada pula hukum hakam berkaitan yang jual beli ini kita katakan sunat. Ada pula harus, ada pula makruh, ada pula haram. Apa contoh dia? Jual beli yang wajib. Sekiranya kita ni ada sesuatu barang, katalah kita ada makanan. Makanan tu cukup lah untuk kita dan keluarga, mencukupi hingga lebih. Tiba-tiba ada orang ni, dia nak mati lah. Dia dalam keadaan kita kata bukan nak mati, dalam keadaan kita kata nak halak. Maksudnya nyawa-nyawa ikan lebih kurang kita kata macam tu. Dia perlukan makanan. Lepas tu kita katakan dia mai nak beli kat kita. Ketika hal tersebut, kita wajib jual kat dia. Kalau dia nak beli kat kita itu. Tak boleh kita kata, aku ni bergaduh dengan hal lama dah, aku takkan jual sama-lamanya. Tak boleh. Dalam keadaan kalau kita katakan contoh berlaku banjir. Dia ini kita katakan kecil mana? Perlukan makanan. Kalau dia tak makan, tak minum apa, habis dah nanti. Dia akan collapse, pensan ke akan makin mudarat. Kita pula ada makanan. Makanan tu kita ada lebih. Untuk kita dan keluarga lebih. Dia nak beli tu makanan tu kat kita. Kalau dia tak beli kat kita, dia akan habis dia. Halak, akan binasa. Ketika itu wajib kita beli, kita jual kat dia. Dalam keadaan tersebut. Jadi hukum hakam jual beli yang pertama, yang wajib ketika itu. Yang kedua, hukum hakam jual beli yang mana yang kita katakan sunat. Yang sunat disebutkan kulli syai'in fihi manfa'ah linnas. Semua jual beli yang mana ada manfaat untuk manusia. Dan kalau kita tengok berkaitan jual beli ni, sudah tentulah ada manfaat untuk manusia. Kalau kita beli barang-barang yang mana ada manfaat untuk manusia, maka jual beli itu adalah sunat, kita katakan. Dapat pahala lah. Jadi jual beli pun kita katakan, kita beli barang, kalau kita menjual barang, ada ketikanya sunat, dapat pula pahala. Yang ketiga, makruh. Disebutkan makruh di sini, kal bai'i ba'dal azani, iaitu seperti mana jual beli selepas azan yang pertama li solatil jumaah, untuk solat jumaah, solat Jumaat. Jual beli lepas azan pertama. Kan kita katakan azan Jumaat ada setengah, kita katakan ada 2. Yang mana kita sebutkan ada setengah tempat 1, ada setengah tempat 2. Yang azan 2 kali kita katakan azan pertama selalunya masuk waktu. Khatib tak naik lagi atas. Maka bila mana azan lepas mana kita katakan azan lepas azan pertama untuk solat Zuhur ataupun solat Jumaat. Maksudnya azan Jumaat itu. Hari kita katakan nak masuk waktu Zuhur, azan ketika Jumaat tersebut, bila mana lepas azan yang pertama kita sebutkan di situ, kalau berlaku lagi jual beli, maka makruh ketika itu. Sah tak? Sah. Tapi makruh lepas azan yang pertama. Jadi itu contoh disebutkan jual beli yang makruh, yang mana bila mana setelah azan yang pertama dilaungkan. Okey. Mubah, hukum jual beli yang mubah yang harus. Hukum jual beli yang harus seperti mana kita katakan hukum asal untuk jual beli. Maksudnya hukum asal jual beli kita katakan mubah, harus dibenarkan. Selagi mana dia tidak ada benda-benda menyebabkan dia haram ataupun menyebabkan dia pergi kepada hukum yang lain. Sebab kita sebutkan banyak kali dah, hukum harus ni dah boleh terbang pergi ke mana tempat. Hukum harus asalnya benda tu harus. Tapi dia boleh berubah jadi haram. Dia boleh berubah jadi hukum lain. Jadi sebab itulah hukum asal jual beli harus. Tapi dia boleh kadang-kadang jadi haram pula ketika hal keadaan tertentu.
Ada ketika jual beli boleh jadi wajib pula macam kita sebutkan tadi. Sebab itu hukum jual beli ni asalnya mubah, harus, tapi dia boleh berubah hukum dia. Okey, kita tengok pula hukum jual beli yang haram. Hukum jual beli yang haram ada dua. Maksud dua jenis. Satu haram tapi sah. Satu lagi haram dan tidak sah. Macam mana nak faham? Yang pertama haram tapi sah. Yang kedua haram dan tidak sah. Jawapan dia haram tapi sah kita sebut. Haram tapi sah contohnya seperti jual beli setelah mana azan kedua Jumaat. Maksudnya apa? Khatib dah naik atas dah. Dah naik atas dah. Kalau kita terlibat lagi dalam urusan jual beli ketika itu, haram, berdosa. Tapi sah tak? Sah jual beli itu. Apa maksud jual beli haram tapi sah ni? Maksudnya pertukaran tu valid, kita katakan. Haram, dosa, tapi valid. Maksudnya apa? Kita tak perlu dah nanti contohnya, katakan pukul 4 petang, kita baru tahu bahawasanya haram, tak boleh jual beli lepas mana azan yang kedua. Ketika itu tak payahlah kita nak katakan, nak pi hantar balik barang tu kat dia, kata itu maksud dia. Maksudnya pertukaran itu kita katakan valid berlaku, tapi haram, berdosa. Ada pula hukum jual beli haram dan tidak sah. Apa contoh haram dan tidak sah? Seperti manakala kita tengok ada disebutkan seperti jual beli mula masah. Jual beli mula masah ni ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi larang jual beli mula masah. Maksudnya mula masah ni jual beli zaman jahiliah dulu, sentuh menyentuh. Zaman jahiliah salah satu transaksi jual beli mereka macam ada, kita katakan ada kain yang balut satu barang. Kemudian bila mana kita sentuh kain tu, automatik kita kena beli benda tu. Kita tak tahu benda apa. Contoh kita katakan dalam ni kita bukan tahu ada apa, kain balut benda ni, sentuh kain tu kita kena beli terus tanpa kita tahu apa benda ni. Sedangkan kalau kita nak membeli apa-apa pun kita ada hak khiyar. Khiyar tu apa? Hak pilihan. Sebab tu kita tengok ada khiyar majlis, ada khiyar aib. Itu mungkin nanti sampai hadis tentang khiyar kita akan bahaskan secara terperinci. Tapi nak katakan kita ada hak pilihan untuk ketika nak jual beli, untuk meneruskan lagi jual beli tersebut ataupun membatalkannya. Sama lah juga macam kita beli barang online, tiba-tiba sampai barang tak elok, barang yang mana kita katakan kecacatan di pihak yang jual tu, maka kita katakan dalam agama kita ada khiyar aib. Maksudnya kalau ada kecacatan pada barang, kita boleh return balik, kemudian kita minta barang yang baru. Ini berkaitan bab khiyar ada banyak. Jadi sebab tu kita katakan berkaitan agama ni, bila jual beli dia ada, kita katakan kita ada hak memilih. Tapi bila mana jual beli mula masa yang berlaku zaman jahiliah, kita tak ada. Pegang sentuh kena terus, kena jejari sul. Maksudnya kita kena beli terus. Tak boleh macam tu. Jadi sebab tu Nabi SAW melarang jual beli mula masa. Jadi nak katakan jual beli mula masa ni kita katakan hukum dia haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Sebab kita pun tak nampak barang tu barang apa dalam tersebut. Tapi kita jangan tertukar dengan benda ni. Satu benda lagi beza. Contohnya kalau kita pergi kedai orang, kita bagi pecah kena bayang, itu beza. Itu doman ganti rugi, itu memang kena bayang lah. Kita gatai pegang bagi pecah, itu memang kena bayang. Itu bukan mula masah. Yang mula masah ni kita katakan, contoh sentuh barang, tak tahu apa benda dalam, terus dia kata, tuan kedai kata, ni dah sentuh barang ni, kena ni lah, terus kena ni, kena beli. Kita tak tahu apa benda dalam tu. Jahiliah dulu, zaman jahiliah, itu mula masah. Dibalut satu kain tersebut, kita pun tak tahu apa dalam, sentuh, terus kena jual. Ataupun kena beli terus benda tersebut. Katakanlah ada orang buat macam tu. Kalau ada orang buat macam tu, dia kata kalau masuk kedai kami ni, tak kisahlah tahu ke tak tahu barang apa dalam tu, kalau siapa yang mana sentuh, terus kena beli. Tak boleh macam tu. Sebab kita tahu lah Nabi SAW larang benda ni. Itu nama jual beli apa? Mula masah. Kita sentuh barang kita tak tahu apa. Jadi sebab itu ada haram dan tidak sah. Itu contoh yang mana yang haram dan tidak sah, jual beli mula masah. Haram tapi sah apa? Macam kita sebut tadi, jual beli setelah mana azan yang kedua Jumaat. Maksudnya khatib naik atas tu dah. Jual beli ketika itu haram, bahkan berdosa. Sampai bila disebutkan berdosa? Disebutkan bahawasanya jual beli ini berdosa ataupun kita katakan haram itu istimrar, dia berterusan sehinggalah selesai, habis Jumaat. Sampai faragh, maksudnya sampai kita katakan dah habis dah Jumaat tersebut, barulah kita katakan boleh terlibat jual beli. Bukan habis hari Jumaat, dah habis Jumaat kat ni lah, kat masjid, itu maksud dia. Jadi kalau orang yang mana contoh menjual apa-apa ke, waktu kita katakan azan Jumaat ini, azan yang kedua kita stop berhenti. Tapi kita katakan hukum jual beli yang mana ketika mana Jumaat ini, maksudnya ketika mana azan setelah azan yang kedua Jumaat ini, dia haram untuk orang yang wajib Jumaat. Dia haram untuk orang yang wajib Jumaat. Maksudnya apa? Orang perempuan kita katakan kalau sesama mereka tak payah, tak ada masalah lah sesama mereka. Contohnya kalau orang musafir, orang sakit, tak wajib Jumaat mereka. Bab orang sakit wajib Jumaat ataupun tak, ada perbahasan dia. Asalnya tak wajib.
Tapi ada ketika tertentu, masalah tertentu wajib. Contoh macam mana? Kalau dia dah sampai masjid dah. Katakanlah dia sakit. Asalnya sakit, yang mana kita katakan dia tak boleh mai masjid, itu tak wajib bagi dia untuk mai Jumaat, untuk mai solat Jumaat. Tetapi katakanlah dia dah ada kat masjid dah. Waktu mana? Waktu kita katakan bila dah azan masuk Jumaat, dia dah ada kat masjid dah. Dia dengar khutbah lagi lah. Maka ketika itu dia tak boleh patah balik dah. Kecuali kalau dia duduk kat masjid ni menyebabkan apa? Lagi menyebabkan mudarat lagi besar. Contoh dia sakit perut. Kalau dia duduk kat masjid ni, habis dia memang kan cirit habis semua. Itu lain lah. Dia boleh untuk kita katakan uzur untuk kembali. Tapi kalau dia dalam keadaan sakit yang mana yang biasa saja, yang kita katakan, dan dia dah ada dah kat masjid. Dan bila dia ada kat masjid tu, okey, tak ada masalah. Maka bila dah ada kat situ dalam keadaan kita katakan khatib tengah berkhutbah dah, maka dia tak boleh balik dengan sengaja. Kecuali uzur. Contoh uzur tu maksudnya apa? Kalau dia duduk dalam masjid lama, kita khawatir dia akan muntah mengotori masjid habis. Ataupun duduk lama masjid, dia akan cirit habis semua, kotor habis semua, najis semua. Maka itu kita katakan dalam keadaan itu, dia boleh balik dalam keadaan itu. Sebab apa? Mudarat lebih besar. Tapi kalau dia sakit, pening kepala, tapi tak ada apa pun, dia duduk masjid okey. Dia duduk dah, orang tengah baca khutbah dah, tak boleh balik dengan sengaja dalam keadaan sedemikian rupa. Nanti dalam kitab kita ada bab Jumaat, kita akan bahaskan terperinci lah siapa yang wajib, siapa yang tak wajib untuk berkaitan Jumaat ini. Tadi kita sebutkan jual beli waktu hari Jumaat, ataupun waktu kita katakan khutbah Jumaat lebih tepatnya. Macam mana kalau perempuan yang jual? Perempuan tak wajib Jumaat, tapi mereka boleh mai Jumaat, mereka tak wajib. Mereka bolehlah berurusan ataupun kita katakan jual beli. Macam mana sekiranya yang beli tu wajib Jumaat? Yang beli ni wajib Jumaat dia. Yang jual perempuan kita katakan tak wajib Jumaat. Jadi macam mana berkaitan tersebut? Disebutkan sini kita katakan tetap berdosa. Sebab apa? Sebab dia tolong dalam membuat satu dosa. Sebab dia jual dekat orang yang mana wajib Jumaat. Dia ibaratkan kita katakan tolong orang untuk buat satu dosa. Sebab itu kita katakan mungkin kadang-kadang kita tak buat dosa tu, tapi kita membantu, seolah-olah membantu orang tu buat dosa. Itu juga termasuk benda kita katakan haram juga. Sekiranya kita memang yakin, tahu yang dia ni orang yang mana wajib Jumaat ni, tapi kita saja juga pergi jual. Maka dalam keadaan tersebut, orang perempuan yang saja jual macam tu juga kita katakan termasuk dalam dia juga mendapat dosa. Yang seterusnya, berkaitan kita akan sebutkan jual beli yang haram tapi sah. Disebutkan contoh orang yang mana dia pi ke bai isaif. Dia buat macam mana? Dia ni pi jual pedang. Untuk siapa? Dia jual pedang untuk orang yang mana nak buat jenayah. Dia tahu orang tu nak buat jenayah. Ataupun kita katakan orang tersebut dalam keadaan dia beli pisau ke, sebab kita tahu dia ni mungkin nak rompak rumah ni. Bukan mungkin, memang kita tahu dia buat macam tu. Sebab kita tahu dia memang perbuatan dia macam tu, dia akan buat jenayah. Maka kita katakan haram jual beli tersebut ketika itu. Tetapi kalau orang tu tak ada apa pun, tak payahlah kita tanya, beli ni pisau ni nak buat apa? Nak potong bawang kan, nak bunuh orang? Tak payah tanya. Kalau orang yang mana umum macam tu. Tapi kalau kita tahu si fulan tu memang dia beli pisau nak buat apa? Dia nak buat jenayah. Maka kalau kita tahu ketika itu hukum jual tersebut haram. Jadi sebab tu kita sebutkan ada haram tapi sah. Ada pula keadaan tertentu kita katakan haram dan tidak sah. Ini berbeza. Kita kena faham, ada yang haram tapi sah, ada yang haram dan tidak sah. Jadi dua benda ni dalam bab muamalat panjanglah dibahaskan. Contoh jual beli pisau tadi, dia haram tapi sah. Sama juga contoh macam kita katakan orang yang jual beli pada orang khatib dengan berkhutbah tu, haram tapi sah. Tapi bila kita sebut sah, jangan kita kira sah saja. Dia ada hukum hakam juga, sama macam kita katakan solat yang mana kita sebutkan tadi, sampai keluar waktu memang sah tapi berdosa. Sebab tu kita bila belajar jangan kita tengok sah boleh buat, jangan macam tu. Tengok dulu hukum dia berkaitan apa. Kalau kita solat, contohnya kita solat di awal waktu lebih banyak fadilat. Tapi kalau kita saja melewatkan solat di akhir waktu dengan kadar yang tak cukup untuk menyempurnakan semua rakaat itu dalam waktu sampai keluar waktu lain, solat tu memang sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Sebab tu kita jangan tengok sah je terus kita buat, jangan. Tengok dulu apa implikasi berkaitan hal tersebut. Seterusnya, berdasarkan hadis ini juga kita ada tengok ada juga para ulama yang memahami kepada solat yang mana? Mereka memahami sebagai solat berkaitan berjemaah juga. Hadis yang kita baca tadi pemahamannya banyak seperti dinukilkan oleh Imam Nawawi. Iaitu ada juga ulama yang memahami hadis yang kita baca tadi dalam konteks solat berjemaah. Contoh dalam keadaan kes orang yang mana dalam keadaan dia sempat mendapatkan rukuk. Dia sempat mendapatkan rukuk di dalam solat bersama imam. Maka kita tahu kalau kita sempat mendapatkan rukuk, contoh kita lambat, main-main solat Allahu Akbar, imam rukuk. Kita masuk masjid nampak dah imam rukuk, kita main pun kita pun takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian barulah kita takbir untuk rukuk pula. Maka kita tahu imam menanggung Fatihah kita ketika tersebut.
Dan kita teruskan ikutkan imam, kita dapatlah, kita hanya tadi bila kita dah rukuk dengan imam tu, dapatlah rakaat tersebut. Itu maksud dia. Dan dibahaskan juga, adakah mendapat pahala solat jemaah ataupun tak? Dapat fadilat jemaah dia. Fadilat jemaah dapat. Cuma yang dibahaskan di sini adalah berkaitan, dia tak sempat satu rakaat pun. Dia sempat juzuk saja. Maksud juzuk tu macam mana? Dia sempat sujud dengan imam rakaat keempat, solat Isyak, ataupun sempat sujud yang mana kita katakan pada solat yang mana kita katakan rakaat ketiga solat maghrib tadi. Maksudnya rakaat dia dapat yang terakhir. Maka adakah dia dapat pahala berjemaah juga? Sebab kita tahu kalau dia sujud saja, dia kira tak dapatlah rakaat tu sebab tak sempat rukuk. Maka bagaimana dalam situasi yang sebegitu rupa? Okey, dalam situasi ini kita akan tengok disebutkan fafihi wajhan. Maksudnya ada dua wajah dalam permasalahan ini li ashabina. Menurut pandangan ulama ashab, iaitu ashab ni maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i lah. Iaitu maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah ketika ini ada dua wajah dalam permasalahan ini. Yang pertama disebutkan bahawasanya berkaitan hal itu, dia tidak mendapatkan fadilat berjemaah ketika itu. Ini salah satu pandangan. Tapi pandangan kedua kita katakan dapat juga. Dia dapat juga. Sebab apa? Sebab dia dapat juga juzuk daripada solat tu. Jadi contoh kita katakan, kalau dia dapat hanya sempat sujud bersama imam rakaat terakhir, maka kita katakan dalam masalah itu tetap juga dapat fadilat berjemaah, tapi dengan kadarnya lah. Tak samalah dengan orang yang mana duduk rakaat yang mana daripada rakaat pertama masuk. Orang yang masuk sejak rakaat pertama tidaklah sama dengan orang yang masuk rakaat yang last. Tapi kalau orang tu dia masuk waktu imam tengah tahiyat akhir, dapatlah pahala berjemaah, dapat dengan kadarnya. Kita katakan dia tetap dapat juga. Jadi ada dua pandangan dalam masalah ni. Pertama, tak ada tentang jemaah. Yang kedua, tetap dapat, tapi dengan kadarnya sahaja, tak dapat macam orang yang full yang main pada awal. Sebab itu kalau kita tengok berkaitan kelebihan solat berjemaah kan, ada sebut 25, 27 semua benda itu, hadis-hadis berkaitan hal tersebut dibahas oleh para ulama, dikira sejak bila nak dapat ni 20 lebih semua tu. Jadi dibilang semua berkaitan bab tentang jemaah pun kita kena jaga. Berkaitan kita katakan jarak kita pada imam macam mana. Sebab ada kadang-kadang benda makruh ketika solat berjemaah menyebabkan kita kehilangan pahala berkaitan jemaah waktu solat. Jadi sebab itu kita kena perhatikan benda-benda yang makruh ketika solat berjemaah, kita kena elakkan berkaitan hal tersebut. Okey, persoalan yang ditanya, bila kita masuk solat berjemaah ni tengah rukuk, bila tengah rukuk ada keadaan kadang-kadang kita masuk menyebabkan solat itu kita tak dapat rukuk pun. Kita anggap dapat, tapi maksudnya kita rasa dapat, tapi sebenarnya tak dapat lagi. Contoh macam mana? Bahkan solat kita pun tak sah ketika itu. Contohnya saya akan bagi. Kadang-kadang ada orang kalut. Dia kalut macam mana? Imam dengan rukuk, dia masuk-masuk Allahu Akbar, terus rukuk. Tanpa bar tu dia tak tegak pun. Maksudnya dalam keadaan Allah, takat Allah tu dah rukuk lah. Takbiratul ihram dia, kita katakan syarat takbiratul ihram kena qiyam diri. Tapi dia ni Allahu Akbar, terus rukuk. Tak ada bar lagi, dia dah rukuk lah. Maksudnya kita katakan, kita belajar berkaitan bila mana syarat takbiratul ihram, hendaklah dalam keadaan apa? Berdiri, qiyam. Dia kena Allahu Akbar. Bila mana Allahu Akbar, dia kena qiyam diri. Ini tak ada bar lagi, dah rukuk, turun dah, maka tak jadi. Jadi sebab itulah kita Allahu Akbar, kemudian barulah kita takbir untuk rukuk. Jadi waktu takbiratul ihram tu kita katakan, yang mana kita katakan wajibnya apa? Sebutkan lafaz tersebut dan juga kita qiyam, berdiri. Adapun raf'ul yadain, angkat tangan, raf'ul yadain ni sunat. Contohnya ketika takbiratul ihram kita tahu, bila mana kita raf'ul yadain angkat, ini adalah sunnah, dia tidaklah fardu, dia bukan wajib. Kalau kita katakan kita masuk Allahu Akbar, terus kat sini pun sah juga solat kita. Tapi kita nak dapat pahala sunnah, angkat tangan, raf'ul yadain. Sebab Nabi SAW raf'ul yadain, mengangkat tangan. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya takbiratul ihram, sebut Allahu Akbar, dan juga wajib disebutkan ketika qiyam untuk yang berkemampuan. Yang mampulah. Kalau dia tak mampu, kita katakan memang dah awal tak boleh berdiri, itu dia boleh dalam keadaan apa yang mana mengikut apa yang dia mampu. Kalau dia duduk, duduk. Kalau dia memang tak boleh berdiri langsung, jadi ikut kemampuan. Jadi sebab itu kita katakan, kalau kita main lambat, kita Allahu Akbar, kita berdiri dulu. Kemudian barulah kita takbir untuk rukuk. Jadi yang wajibnya takbiratul ihram. Adapun kalau kita nak rukuk, kita katakan macam mana? Nak kena takbir juga lah, ya kita takbir juga. Tapi kalau tak buat, tak takbir untuk rukuk, tak untuk rukuk macam mana? Sah tak? Sah. Takbir untuk rukuk tu sunnah. Adapun takbiratul ihram wajib. Takbiratul ihram wajib. Saya ulang balik. Kalau kita tengok-tengok masuk-masuk semua tengah rukuk ni, maka kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Itu wajib. Nak rukuk,
kita katakan sunat bertakbir. Tapi kalau kita tak takbir, sah tak? Sah juga. Solat dalam keadaan sedemikian rupa. Jadi yang pentingnya takbiratul ihram, benda yang penting jangan kita rukuk terus sebelum mana kita selesai berdiri. Allahu akbar. Sampai bar tersebut kita kena dalam keadaan qiyam dan berdiri. Sebab berdiri merupakan rukun solat. Qiyam merupakan rukun solat yang penting. Seterusnya, tadi kita sebutkan awal-awal tadi. Bila mana kita sebutkan awal-awal berkaitan bila solat yang mana kita katakan dapat 1 rakaat dalam waktu, dikira solat tu adaan. Kalau ingat tadi, persoalannya nak kira dapat 1 rakaat tu macam mana? Kita kena bezakan masalah yang tadi baru kita sebut yang jemaah ni dengan masalah kita nak sebut yang ni. Saya ulang balik, sekarang kita akan bahaskan bab yang kita sebut awal tadi. Orang yang solat 1 rakaat dalam waktu, solat dia dikira adaan tunai. Persoalannya nak kira dia itu sebagai dapat 1 rakaat itu macam mana? Itu persoalannya. Berbeza dengan solat jemaah tadi. Yang solat jemaah tadi kita katakan rukuk bersama imam, itu tak tepi, masalah lain. Masalah kita nak sebutkan ni, ibaratkan contoh kita katakan 8.13 ni, nak masuk kita katakan isyak. Katakanlah dia main solat seorang-seorang kat masjid, dia lambat. Kat rumah kat masjid tak kisahlah, pukul 8.11 baru dia solat. Dia solat maghrib seorang-seorang. Allahu akbar. Maka nak kira dia dapat 1 rakaat tu macam mana? Jawapan dia sempurna sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Itu maksud dia. Dia berbeza dengan masalah rokok tadi. Rokok tadi itu isu lain. Isu berkaitan kita katakan bab yang kita bahaskan tadi. Isu yang kita bahaskan sekarang ni, nak dikira orang yang mana dia dapat 1 rakaat dalam kes yang kita sebutkan ni macam mana kita katakan. Saya buat lagi situasi. Dia pukul 10, kita katakan 8.13, masuknya waktu isyak. Kemudian 8.11 baru dia main solat. Allahu akbar. Nak solat maghrib. Tengah-tengah solat, maka kita katakan bila kat rakaat kedua baru dengar azan isyak, maka solat dia kita katakan status dia apa? Adaan, tunai. Sebab dia dah sempurna dah rukuk, atau maaf, dia telah sempurna dah sujud yang kedua pada rakaat pertama. Itu maksud dia. Nak kira dapat 1 rakaat itu dalam kes kita sebutkan ini, dia mendapat ataupun dia telah sempurna sujud yang kedua pada rakaat pertama. Itu maksud kita katakan. Dia berbeza dengan bab jemaah. Bab jemaah tadi rukuk, yang mana kita katakan bersama imam, maka imam tanggung Fatihah dia dapat rakaat itu. Itu bab jemaah, satu isu yang lain. Yang kita sebutkan ini masalah yang berbeza, masalah yang lain. Cuma ada kaitan jugalah berkaitan hadis tersebut. Cuma 2 kes yang berbeza. Dan juga kita tengok, itu kita sebutkan dalam konteks satu pandangan. Ada satu pandangan lain juga menyebutkan macam mana? Dia kata dinilai berdasarkan kalau kita dapat juzuk solat tu, macam Fatihah pun memadai dah, tapi kita tak ambil lah pandangan tersebut. Kita katakan, kita menurut pandangan yang kita katakan tadi, berkaitan apa? Kalau kita dah dapat dah sempurna sujud yang kedua rakaat pertama, barulah kita mendapat rakaat itu. Itu maksud dia. Jadi nak menunjukkan kalau kita tengah solat rakaat pertama maghrib ni, Allahu akbar, tengah baca Fatihah, tak sempurna lagi rakaat tu dengan azan, maka solat kita dia qada. Itu maksud dia. Kita katakan nak dapat 1 rakaat, hendaklah sempurna sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Cuma kalau tuan-tuan ada dengar ada pandangan sebut dapat Fatihah pun dah memadai dapat 1 rakaat, adalah pandangan tu kalau kita tengok. Ada juga pandangan fuqaha yang menyebutkan sedemikian rupa. Ada. Jadi kalau ada dengar pandangan tu, kita tak kata salah lah. Sebab itu pun termasuk dalam pandangan fuqaha yang masih lagi dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan kita nak ihtiyat, nak berhati-hati. Kita katakan dapat 1 rakaat itu dinilai berdasarkan apa? Berdasarkan sempurna sujud yang kedua. Adapun kalau bab jemaah tadi lain. Bab jemaah tadi kita katakan bila rukuk bersama imam, maka imam menanggung Fatihah makmum dan dia mendapat ataupun makmum tersebut mendapat rakaat tersebut bila mana dia ikut sampai ke habis. Hadis yang kita bacakan ini, kalau kita tengok, ada juga fuqaha memahami hadis yang mana man adraka rakaah, kita baca tadi, siapa mendapatkan 1 rakaat dalam solat, maka dia mendapatkan solat itu. Ada juga fuqaha memahami hadis ini berkaitan solat Jumaat. Solat Jumaat ni saya tak membahaskan panjang sebab ada hadis khusus bab solat Jumaat, tapi saya akan bahaskan sikit saja. Persoalan yang mana selalu ditanyakan, iaitu tentang orang yang mana dalam keadaan dia masuk waktu rakaat yang kedua. Imam tengah solat ni Jumaat, semua ramai. Dia masuk rakaat yang kedua. Bila dia masuk rakaat yang kedua, dia tak sempat rukuk. Maksud dia masuk ketika mana? Dia masuk waktu sujud yang kedua. Maka kita katakan dia taklah dapat rakaat tu. 1 rakaat pun tak dapat. Kita tahu nanti dia kena solat apa? Dia kena tambah 4 rakaat lah zuhur. Itu memang kita tahu. Cuma dibahaskan kat sini, dia nak niat apa bila dia masuk tu? Okey, saya sebut sekali. Bila mana kita mai solat Jumaat ni, imam rakaat kedua,
Kita tak sempat rokok, imam tengah sujud dah. Maksudnya bila kita masuk tu memang kita kena tambah 4 rakaat lagi. Lepas tu dia jadi zuhur lagi bila kita nak buat 4 rakaat zuhur. Persoalan yang dibahaskan oleh para fuqaha, kita bila masuk tadi tu nak niat sebagai solat apa? Solat Jumaat ke solat zuhur? Itu persoalan yang dibahaskan. Kita tengok di sini disebutkan dalam keadaan ini bahawasanya pandangan pertama disebutkan bahawasanya dia niat sebagai solat zuhur. Maaf, dia niat sebagai solat Jumaat. Ini pandangan pertama disebutkan kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan pandangan pertama dia niat solat apa? Niat solat Jumaat juga. Tapi nanti dia memang kena tambah 4 jugalah. Dia tetap kena tambah 4. Sebab dia tak dapat pun rakaat kedua tu bersama imam. Dia dapat waktu sujud saja. Dia dapat waktu sujud ataupun duduk antara dua sujud. Dia tak dapat rokok bersama imam. Maka kita katakan dia memang kena tambah 4. Tapi yang ulama bahas, dia nak niat apa? Itu yang ulama berbeza pandangan. Memang kita tahu dah dia memang akan solat kena tambah 4 rakaat. Cuma yang berbeza dalam kalangan fuqaha nak niat zuhur ataupun niat Jumaat. Kita bagi laluan azan dulu, kita sambung sikit insya-Allah. kita sambung sedikit sebelum kita berhenti untuk solat. Berkaitan kita katakan tadi, orang yang mana dia mai ba'da rukuk isaniyah, lepas rukuk yang kedua imam, maksudnya rukuk rakaat kedua imam, dia sampai kita katakan sujud waktu Jumaat, rakaat kedua imam, dia masuk tu imam tengah sujud, maka dia nak niat apa? Itu kita sebutkan. Memang kita katakan dia kena tambah 4 rakaat lah nanti zuhur. Tapi persoalan dia dah masuk Allahu Akbar, nak niat zuhur kan nak niat Jumaat. Okey. Disebutkan sini, wa tajibu ala man jaa ba'da ruku'is saniyah niyatul jum'ati 'ala al-asah. Disebutkan bahawasanya dan wajib kepada orang yang mana jaa ba'da ruku'is saniyah, yang mai masuk lepas mana rukuk kedua imam. Rukuk kedua rakaat kedua lah dia masuk lepas itu, nak niat apa di sini? Niyatul jum'ah
untuk dia niat Jumaat juga. Alal asah, menurut pandangan yang asah. Pandangan yang asah ni mustalahat lah dalam mazhab Syafi'i. Maka kita katakan dia niat Jumaat, walaupun nanti dia kena tambah 4. Okey, disebutkan juga ada pandangan yang kedua, waqila. Disebutkan bila sebut qil ni ada pandangan yang lain lah, yang mana kita katakan muqabil. Pandangan kedua disebutkan seperti mana difatwakan oleh Al-Bulqini, bahawasanya dia niat zuhur. Niat zuhur siap-siap. Jadi dua-dua tak ada masalah. Kalau dia masuk tadi kita katakan dia niat Jumaat pun betul, sah juga. Kalau kita katakan dia niat zuhur pun tak ada masalah, boleh. Yang pasti kita katakan dalam keadaan ini memang dia kena tambah lagi 4 rakaat lah nanti. Sebab dia belum sempat mendapatkan 1 rakaat pun dengan imam pada berkaitan solat Jumaat tersebut. Itu yang mana perbahasan yang dibahaskan oleh para fuqaha berkaitan masalah ini. InsyaAllah, jika tidak ada apa-apa, kita akan sambung perbahasan kita ni pada pertemuan akan datang lah. Pada pertemuan akan datang, hadis-hadis yang mana melibatkan bab solat juga yang panjang lagi kita akan bahaskan. Esok subuh pun kita akan bertemu insya-Allah pada tajuk berkaitan bab berkaitan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.